Selamat sejahtera Cikgu, nama saya Tan Jing Hui. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan semua tentang perkembangan dan pengaruh agama Buddha di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum, agama, dan budaya. Ini, semua agama diberi kebebasan untuk menyebarkan ajaran mereka dan mengadakan upacara keagamaan masing-masing. Salah satu agama yang memainkan peranan penting dalam sejarah negara kita ialah agama Buddha. Pertama sekali, saya berkongsi tentang sejarah perkembangan agama di Malaysia. Sejarah agama Buddha di Malaysia boleh dijejak kembali seawal abad kedua Masehi. Ketika itu, dan kawasan dunia antara laluan perdagangan laut yang penting antara India dan China. Pedagang serta Sami dari India membawa ajaran Buddha ke rantau ini melalui laluan perdagangan tersebut. Dalam abad kelima, seorang Sami terkenal dari China, Fa Xian, singgah di semenanjung tanah Melayu semasa dalam perjalanan pulang dari India, sekaligus menumbang kepada penyebaran agama Buddha di sini. Pada abad ke-70, seorang lagi Sami China Ying dulu singgah di kawasan ini, yang menjadi pusat transit penting dalam penyebaran agama Buddha ke Asia Tenggara. Namun, pengaruh agama Buddha mula berkurang apabila agama Islam tiba di Malaysia pada abad ke-14, terutamanya ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun begitu, agama Buddha tidak lenyap sebelum. Ia masih diamalkan oleh komuniti Tionghoa dan pentoto di kawasan Sempatan Tengah Thailand. Pada abad ke-17, ramai pendatang dari China berhijrah ke Tanah Melayu dengan kedatangan mereka. Agama Buddha berkembang semula. Sami-sami dari China tiba di Tanah Melayu untuk mengajar dan membina kuil Buddha. Salah satu kuil Buddha yang terkenal Kek Loksi dibina di Pulau Pinang pada abad ke-19 oleh komuniti Tionghoa. Hingga kini, Kek Loksi terus menjadi tempat ibadat yang penting serta tarikan pelancong. Sekarang, saya ingin berkongsi tentang Hari Besar. Hari besar yang paling penting dalam agama Buddha serta kesannya terhadap masyarakat di Malaysia. Hari besar juga dikenali sebagai Hari Buddha. Biasanya bersambung pada hari bulan purnama dalam kalender lunar. Hari ini memperingati 3 peristiwa utama dalam kehidupan Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan, dan kewafatan beliau. Di Malaysia, hari besar dianggap sebagai umum dan setiap tahun penganut agama Buddha merayakannya dengan berbagai upacara seperti berdoa, memberikan tema, bermeditasi, serta melepaskan haiwan ke alam semula jadi sebagai lambang kedamaian. Selain itu, Hari Wesak juga memainkan peranan penting dalam memupuk persatuan komuniti dan pertukarannya budaya. Perayaan ini bukan sahaja dihormati oleh penganut Buddha, tetapi turut menjadi hari istimewa untuk seluruh rakyat Malaysia. Setiap tahun, semasa sambutan Hari Wesak, penganut Buddha menyampaikan semangat kedamaian dan amal melalui berbagai aktiviti seperti upacara, perarakan, dan pemberian sedekah. Acara-acara ini juga membuka peluang untuk pertukaran budaya antara berbagai kaum dan agama, sekaligus menggalakkan keharmonian sosial dalam masyarakat kita yang berbilang kaum. Seterusnya, saya akan menjelaskan peradaban dalam agama Buddha dalam masyarakat Malaysia. Ajaran Buddha memberikan impact yang mendalam terhadap nilai moral dan keharmonian masyarakat Malaysia. 5 peraturan moral utama dalam agama Buddha yaitu tidak berbunuh, tidak mencuri, tidak berzina,
tidak berbohong, dan tidak mengambil minuman alkohol, memberikan bantuan asas kepada para pegawainya untuk menjalani kehidupan yang berdisiplin, baik hati, dan penuh kedamaian. Selain itu, konsep kasih sayang dan kemurahan hati yang ditekankan dalam agama Buddha mendorong penganutnya untuk membantu golongan yang memerlukan. Ini dapat dilihat melalui organisasi seperti Zuci yang aktif dalam bantuan perubatan, bantuan bencana, dan bantuan pendidikan. Aktiviti ini bukan sahaja membantu masyarakat, tetapi juga mengurangi beban kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tambahan pula, penekanan agama Buddha terhadap karma dan hukum sebab dan akibat mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam tindakan mereka serta memikirkan akibatnya ketika membuat keputusan. Sama ini menggalakkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan seharian. Seterusnya membentuk masyarakat yang lebih aman dan bertanggung jawab. Selain itu, agama Buddha juga membawa sumbangan yang signifikan dalam bidang budaya dan seni. Walaupun budaya Malaysia dipengaruhi keutamanya oleh tradisi Islam dan Melayu, agama Buddha juga menyumbang kepada kepelbagaian budaya negara. Kuil dan perayaan Buddha seperti kepelbagaian yang kaya kepada landscape budaya Malaysia. Seni bina kuil, akada, dan seni bukan sahaja pusat rohani masyarakat Cina, tetapi juga bahagian penting dalam pelancongan dan pertukaran budaya. Seterusnya, kita tidak boleh mengabaikan pengaruh agama Buddha dalam konteks alam sekitar. Dalam konteks alam sekitar, agama Buddha memberi kesan yang mendalam melalui ajaran kesamaan semua makhluk hidup dan melindungi kehidupan. Ajaran ini menekankan keperluan untuk menghormati dan menjaga alam sekitar serta menggalakkan gaya hidup yang lestari. Misalnya, komuniti Buddha sering terlibat dalam aktivitas seperti menanam pokok, pembersihan tambah, serta menyebarkan amalan vegetarian untuk mengurangi jejak karbon dan pembajaran sumber. Usaha-usaha ini selaras dengan matlamat pembangunan lestari global dan mengumpan kepada usaha pemeliharaan alam sekitar di Malaysia. Selain memberi moral dan sosial, budaya Buddha juga memberi kesan positif kepada industri pelancongan di Malaysia. Kuil-kuil Buddha seperti Ket Losi dan Fo Guangshan di Kuala Lumpur bukan sahaja menjadi tempat ibadat tetapi juga tarikan pelancongan dari dalam dan luar negara. Perayaan Waisak yang disambut oleh beragama Buddha turut menarik perhatian pelancong. Aktiviti ini secara tidak langsung menyumbang kepada perubahan ekonomi tempatan. Selain itu, terdapat juga beberapa contoh yang menunjukkan pengaruh budaya Buddha dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, perarakan tokoh lama Johor yang sangat dikenali ramai di sekitar Malaysia dan Singapura. Perarakan ini mempunyai sejarah lebih daripada 100 tahun dan diadakan setiap tahun dari hari ke-18 hingga ke-22 bulan pertama kalender lunar. Berbagai aktiviti diadakan seperti upacara menyalakan lampu, upacara membersihkan jalan, pengeluaran patung dewa, perarakan malam, dan pengembalian patung dewa ke Tokong. Perarakan tokoh lama Johor bukan sekadar perayaan agama, tetapi juga melambangkan budaya masyarakat Tionghoa. Itu mencerminkan komitmen masyarakat tradisional dan memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Setiap tahun, perarakan ini menarik kehadiran rakyat dari berbagai agama dan kaum, sekaligus menjadi jambatan penting dalam menggalakkan persatuan budaya. Sebagai contoh, Sultan Johor turut menghadiri acara ini setiap tahun, menyaksikan perarakan bersama rakyat jelata sejak tahun 2012. Perarakan tokoh lama Johor telah diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara oleh negara Malaysia. Agama
kita mempunyai sejarah yang panjang di Malaysia dan terus memberikan sumbangan yang besar dalam aspek moral, sosial dan ekonomi negara kita. Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang agama dan budaya terus menghargai keberbagai ini. Dan kita semua harus terus memupuk nilai-nilai saling menghormati dan keharmonian bersama. Setelah berkongsi saya pada hari ini. Terima kasih semua.